Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Effendi bin Adnan, memegang kad matrik di 2019108734. Dalam part ini saya akan menerangkan kepada kalian semua iaitu teori pembelajaran. Sekejap. Okey, terdapat 3 teori pembelajaran yang akan saya terangkan kepada anda semua. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitif dan yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Okey, untuk yang pertama adalah teori pembelajaran behaviorisme. Pendekatan teori behaviorisme ini memberi tumpuan kepada perubahan tingkah laku terhadap perubahan tersebut. Prinsip-prinsip asas dalam teori ini adalah terdapat 3, iaitu pembelajaran merupakan satu proses luaran dan yang kedua, pembelajaran adalah hasil dari interaksi seseorang dengan rangsangan gerak balas iaitu RG dan persekitarannya. Dan yang ketiga adalah tingkah laku akibat daripada pembelajaran adalah khusus, boleh diukur dan boleh diperhatikan. Okey, atau peneguhan dan gerak balas dan tindak balas iaitu RG yang menjadi lebih kukuh melalui pelaziman. Pelaziman ini dikenali sebagai satu proses pembentukan tingkah laku di mana tindak balas organisma menjadi lebih kerap atau mudah diramal akibat daripada latihan dan peneguhan. Okey, untuk teori behaviorisme ni terdapat 2 pelaziman yang utama dan pelaziman ini pun kita sudah pelajari waktu kita di SEM 1 di mana satu adalah pelaziman klasik dan yang kedua adalah pelaziman operan. Jadi saya akan terangkan kepada kalian tentang pelaziman klasik. Pelaziman klasik ini dipelopori oleh Ivan Pavlov. Dia seorang ahli saintis behaviorisme yang mempelopori proses pelaziman klasik melalui kajian terhadap gerak balas rembesan air liur anjing. Dalam uji kaji pelaziman Pavlov ini, bunyi loceng akan berlaku terlebih dahulu dan bersaingan dengan rembesan air liur anjing yang disebabkan ada makanan yang disajikan. Selepas itu, anjing itu akan datang dan merembeskan air liur tersebut dan itu menandakan adalah salah satu gerak balas yang berlaku oleh anjing tersebut. Okey, itu pelaziman klasik secara ringkasnya saya terang ya. Yang jadi cara pemerolehan ilmu dan peneguhan dalam pembelajaran pelaziman klasik ni terdapat 3 rangsangan yang utama, iaitu pertama 2 rangsangan yang dikemukakan serentak iaitu pembelajaran baru. Lepas tu rangsangan yang kedua adalah latihan dan ulangan di mana anjing ini akan dilatih oleh Ivan Pavlov ni. Dia buat latihan kepada anjing itu dan mengulanginya. Maka melalui hasil latihan dan ulangan, gerak balas badan kita akan menghasilkan satu pembelajaran yang lebih kukuh dan akan membentuk satu latihan berhenti iaitu penghampusan di mana Ivan Pavlov ni mengajar anjing tu apabila loceng tidak bunyi maka tiada makanan yang disajikan. Maksudnya di situ satu tindak balas penghapusan berlaku di situ. Okey. Itu secara ringkasnya. Jadi untuk teori kedua, sekejap Sekejap. Sekejap. Sekejap saya ada masalah sekejap. Okey, untuk teori kedua adalah teori kognitif.
Soalnya soalnya okeylah, saya terangkan secara ni ya. Sekejap. Slide saya ni ada problem sekejap. Okey, untuk teori yang kedua adalah teori pembelajaran kognitif ya. Ahli psikologi kognitif mempercayai bahawa pembelajaran adalah salah satu tugas mental, iaitu proses dalaman yang melibatkan kebolehan seseorang untuk mengaitkan pelbagai maklumat sehinggalah ia memperolehi pengetahuan baru atau dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Teori pembelajaran kognitif berfokus kepada perubahan yang berlaku terhadap cara manusia berfikir daripada peringkat bayi kepada zaman kanak-kanak dan remaja serta akhirnya ke alam dewasa. Dalam teori pembelajaran kognitif, ahli psikologinya yang terkemuka iaitu James Piaget telah mengemukakan 4 peringkat dalam teori ini. Peringkat pertama adalah sensori motor. Bayi memperoleh ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman sensori, penglihatan, pendengaran, sentuhan, di mana waktu peringkat pertama ni bayi ni di dalam kandungan dia akan memperoleh ilmu pengetahuan yang asas. Dia dapat satu pengalaman melalui deria, panca indera yang sedia ada melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Dan pada peringkat kedua adalah praoperan, di mana kanak-kanak prasekolah berkembang daripada peringkat memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia melalui persepsi mereka terhadap pengalaman sendiri di dunia. Maksudnya kat sini, peringkat kedua ni adalah perkembangan kanak-kanak tu daripada dia bayi ke peringkat masuk sebelum sekolah. Dan yang ketiga adalah peringkat operan konkret, di mana kanak-kanak yang lebih dewasa mengaplikasikan peraturan logik untuk memahami bagaimana dunia ini berfungsi. Dalam peringkat ketiga ni, perkembangan kanak-kanak tu dia dah mula berkembang, dia dah mula berfikir macam mana dunia ni berfungsi. Dia akan mula bertanya macam mana kejadian itu, macam mana benda tu boleh berlaku. Dan yang terakhir adalah peringkat formal. Peringkat formal ni remaja dan dewasa berkembang ke peringkat di mana mereka boleh mengaplikasikan logik dan situasi terhadap andaian yang sebenar. Maksudnya daripada andaian yang mereka belum tahu tadi, jadi pengembangan diorang bila diorang dah masuk ke sekolah, okey, diorang dah mula belajar, diorang dah mula faham kenapa benda itu terjadi. Dan yang terakhir, saya akan ceritakan tentang teori konstruktivisme. Dan teori terakhir ini merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Mengikut kefahaman konstruktivisme, ilmu pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada pelajar dalam bentuk yang serba sempurna. Pelajar perlu bina pengalaman pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing. Jadinya kita tahu kat sini teori konstruktivisme ni lebih kepada anugerah ataupun bakat yang diperolehi oleh pelajar itu sendiri, di mana bakat-bakat ini atau kebolehan mereka seseorang pun tidak boleh mengikut atau tidak boleh mengajar, kerana kanak-kanak ni dianugerahkan dengan satu bakat semula jadi. Jadi pembelajaran adalah hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk pelajarnya. Blok binaan asas ini bagi ilmu pengetahuan merupakan satu skema, iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh pelajar sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Fikiran pelajar tidak wujud secara terasing daripada persekitaran.
Pelajar sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitifnya tersendiri kepada persekitaran mereka. Realitinya hanya pelajar saja yang membinanya dan mengetahuinya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.